أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan kelas kita, iaitu asas tajwid Al-Quran Al-Karim, untuk kita berkongsi ilmu dan juga kita bermurajaah, bermudzakarah, buat ulang kaji dan juga buat saling ingat mengingati antara kita untuk kita membaca Al-Quran dengan baik dan senantiasa ada peluang untuk kita memperbaiki bacaan kita. InsyaAllah. Qurani, istilah Qurani, Quran aku, Quran masing-masing. Quran masing-masing maksudnya setiap kita diberi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menjaga Al-Quran. Dan cara menjaga Al-Quran yang saya selalu cuba nak buat pendekatan supaya kita tasawur dan kita nampak tergambar apakah yang dimaksudkan Qurani ini. Satu masa nanti insya-Allah kita akan betul-betul fokus dan juga ambil berat tentang Qurani. Maksud saya yang nak sampaikan iaitulah setiap kita Muslim dan Muslimah peluang untuk kita menjaga Al-Quran sepanjang hayat kita. Dan peluang ini terbuka kepada kita semua. Tak kira kita siapa, pandai tak pandai, alim ataupun kurang, dah mula belajar ataupun baru nak belajar, dah lama belajar ataupun separuh jalan, kita masing-masing ada peluang untuk menjaga Al-Quran. Dan bila kita nak menjaga Al-Quran inilah kita cuba bersungguh-sungguh. Sedaya upaya dan sebaik mungkin dan semaksimum mungkin kita punya usaha untuk kita menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran, kalau kita pergi kelas yang paling tinggi sekali, iaitulah menjaga hukum hakamnya. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala, larangan Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran. Itu kita nak menjaga Al-Quran. Supaya satu hari nanti Al-Quran jaga kita. Supaya satu masa nanti Al-Quran jaga kita. Dan pergi kepada jaga Al-Quran juga kita menjaga dan membacanya. Menjaga membacanya setiap masa. Itu pun satu usaha datangnya dari kita. Jadi kalau tuan-tuan kalau boleh ditanya sendiri, berapa kerap kita baca Al-Quran setiap hari, selain daripada yang dalam solat, selain daripada yang dalam zikir-zikir harian kita, amalan membaca Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran, membuka Al-Quran secara sengaja, secara ta'ammud, maknanya usaha sendiri, ambil wuduk dan buka Al-Quran membacanya. Tak, itu cara yang terbaiklah yang dulu-dulu kita lakukan. Tapi sekarang ini bila dah canggih sangat kita, buka handphone. Dalam handphone kita macam-macam apps Al-Quran. Kan? Berapa kerap kita buka Al-Quran dari kita buka apps yang lain. Itu persoalan yang perlu kita tanya diri kita sendiri. Berapa banyak kita baca. Jadi berapa banyak kita jaga. Dalam masa yang sama, berapa banyak kita jaga masa kita bersama Al-Quran. Itu antara yang dinamakan kita menjaga Al-Quran supaya insya-Allah satu masa nanti Al-Quran menjaga kita, dunia dan akhirat. Dan termasuk juga dalam menjaga Al-Quran, memelihara Al-Quran yang kita nak sebutkan Qurani, Quran saya semenjak saya lahir sampai saya mati nanti. Masing-masing lah. Kan? Sejauh mana kita jaga sebaik-baiknya itu. Antaranya kita menjaganya supaya kita membaca Al-Quran itu, bacaan itu sangat-sangat baik. Terbaik. Ini yang usaha kita bersama. Ada antara kita Masya Allah dah lancar. Tapi masih lagi ada ruang untuk memperbaiki lebih baik lagi. Dia tak akan sampai ke muncak. Itunya kelebihan Al-Quran dan nikmat dan juga kita dapat senantiasa mendapat rahmat Al-Quran, barakah Al-Quran, syafaat Al-Quran ini. Sebab dia tak ada penghujungnya. Kita mempelajari Al-Quran ini, dia tak ada penghujungnya. Dia tak ada boringnya, dia tak ada bosannya, dia tak ada jemunya. Buat selama-lamanya kita baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, tak habis-habis ilmunya. Kalau nak dibahaskan tentang cara membacanya dari segi tajwid sahaja pun tak habis-habis kita bahaskan. Kalau sebagai contohnya, tuan-tuan bersama saya secara online ini dah 2 tahun lebih sudah. Dah 2 tahun lebih.
tak habis-habis. Setiap kali kita bincang, setiap kali kita bertemu, setiap kali kita ada kelas, sama ada tajwid ataupun tahsin Al-Quran, asalkan berkait dengan Al-Quran, ada sahaja ilmu baru. Saya sendiri dapat dan apatah lagi tuan-tuan yang mendengar, insya-Allah saya harap begitu jugalah. Senantiasa ada. Sama ada penambahan baru ataupun penambahan fahaman kita tentang hukum-hukum yang kita dah berkali-kali dah faham. Berkali-kali dah kita belajar. Tetapi bila kita sebut lagi dalam kelas ini, kita akan bertambah lagi faham. Bertambah lagi jelas, bertambah lagi yakin. Itu maksudnya kelebihan Al-Quran, mukjizat Al-Quran tak habis-habis. Tak akan habis. Dalam masa yang sama itulah yang saya maksudkan peluang untuk kita bersama Al-Quran dan menjaga memelihara Quran ni, Quran di Quran masing-masing ni sepanjang hayat kita terbuka dan juga senantiasa ada sahaja urusan kita bersama Al-Quran. Baik kita berusaha dengan bersungguh-sungguh ataupun sedikit-sedikit dan amat rugilah bagi mereka yang redha ataupun cukup dengan apa yang ada. Sifat qanaah di sini tak kena. Sifat memadai dengan apa yang ada di dalam mempelajari Al-Quran tak kena. Tak boleh cukup dengan apa yang ada. Sebab pernah mendengar hujung-hujung telinga dulu, tak apalah, saya ini je lah. Ini je lah nasib saya. Ini je lah kemampuan saya sepanjang saya belajar Al-Quran. Ini je yang saya berdapat. Ini je yang saya pandai. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh kita nak tawaduk. Nak letakkan sifat cukup di sini tak kena. Kita nak kena ada sifat haloba, tamak dalam membaca Al-Quran ini. Sifat nak dan sifat tak cukup-cukup. Barulah insya-Allah kita akan mendapat yang terbaik. Baiklah, malam ni sebenarnya saya nak rehat malam ni. Nak rehat, nak rehatkan semua yang bersamalah. Sebab kita beberapa minggu lepas kita asyik dengan tajuk yang berat-berat sifat-sifat huruf tu. Jadi kepala rasa macam terisi sangat dengan ilmu-ilmu ataupun pembahasan-pembahasan yang mendalam sangat. Sampai 2-3 kelas kalau saya tengok YouTube balik, beberapa orang je yang terjawab, yang boleh ikut berkata-kata. Yang lain senyap belaka. Saya takut nanti manfaat itu tak menyeluruh sangat-sangatlah. Walaupun ada yang tak faham tu kata tak apa, dia akan cuba mendengar sahaja, tapi kita nak juga yang hadir setiap malam ni ada yang mudah, ada yang secara halus. Jadi kedua-duanya cuba kita manfaatkanlah. Okey, rakaman kita pada malam ini saya kena sebut, tak silap saya 83 rakaman yang ke-83. Malam ni saya sediakan keratan ayat Al-Quran sahaja, dan insya-Allah dari keratan ayat Al-Quran inilah yang kita akan mempelajari ilmu tajwid pada malam ini. Sebagai semakan kita ataupun cara-cara kita nak ulang balik, kenal balik hukum-hukum secara keseluruhan, semua sekali. Jadi saya dah plan insya-Allah kita mula daripada awal Al-Quran, dari awal Al-Quran. Okey, saya share skrin di sini. Dan tuan-tuan semua yang hadir pada malam ini boleh ambil bahagian. Nanti kita tengok perjalanan kelas malam ni macam mana, saya baca semua ke ataupun ada bahas bahagian, tuan-tuan boleh baca sama-sama insya-Allah. Cuma sebagai mengharapkan keberkatan Al-Quran, marilah kita mulakan dengan suratul Fatihah dan juga secara saya ingat secara talaqi. Secara talaqi dulu. Walaupun plan saya nak mula dengan secara tadarus. Secara tadarus maksudnya kita baca serentak macam kita baca dalam 10 awal Zulhijjah. Sebanyak mungkin kita boleh baca. Tapi permulaan ini kita baca secara talaqi dulu. Secara talaqi saya nak seorang dua je yang boleh unmute. Yang lain boleh mute. Sebab bila kita buka semua, takut nanti tak dengar suara. Ramai sangat. Jadi saya baca sebab kalau mute semua, nanti saya dengar suara saya saja. saya saya tak tahu dah habis belum orang ramai baca. Jadi mungkin seorang dua je yang boleh buka. Tak apa, siapa-siapa pun. Janji boleh buka, baca ikut saya. Tapi secara talaqi lah. Secara talaqi inilah secara yang paling berkesan sebenarnya. Saya pun pernah belajar secara talaqi. Talaqi maksudnya kita mendengar dulu bacaan guru kita ataupun orang yang lebih arif dari kita, dan kita perhatikan bacaannya dan kita cuba ikut. Ini cara Ustaz tahfiz saya dulu.
Masya Allah, mungkin agaknya caranya ini cara yang barakah dan cara yang dia buat kita nampak macam taklufah. Taklufah ni maknanya macam memberatkan dirinya, menyusahkan dirinya. Kalau saya boleh cerita, ustaz saya di Masjid Haram Makkah ni, bila kita nak dapatkan hafazan baru, bila kita dah baca hafazan baru dipanggil lauh, kita baca hafazan baru, kita baca dan lancar. Lancar tu memang tak ada salah lah. Kalau salah memang dia suruh repeat balik. Kalau dah lancar, untuk dia nak bagi hafazan tambahan, dia baca dulu. Dia baca dulu, kita ni muridnya ni, kita dengar bacaannya seronoknya, macam-macam lagu dia baca. Syekh ni masih ada lagi. Semoga Allah beri kesihatan dan panjang umurnya. Kita dengarlah bacaannya. Saya pun dulu-dulu ada juga tertanya lah. Kalau ustaz-ustaz lain, kawan-kawan saya ada kelas-kelas sebelah ni, tak ada pula ustaznya baca. Kan? Bila hafazan baru, okey, esok tambah muka surat sekian-sekian. Ataupun dari ayat sekian sampai ayat sekian. Dia macam tu je. Dia minta anak murid dia pandai-pandailah Sekejap baca lah. sendiri. Okey, Sekali lah ada laci tu. jadi kalau apa? Kalau bila saya tahu cara-cara ustaz lain macam tu, lagi mudah kan. Kita pun kalau boleh tak nak lama-lama kan. Budak-budak dulu. Jadi ustaz saya ni dia paksa, dia baca dulu. Dia baca, kita dengar seronok, lepas tu kita baca. Bila kita baca dia betulkan. Tengok prosesnya dia lambat tetapi kesannya amat-amat baik. Jadi tuan-tuan, kalau saya tanya, siapa pernah belajar secara talaqi? Masing-masing ada pengalaman. Secara talaqi, hanya dengar dulu bacaan guru kita, ustaz kita, baru kita ikut apa yang kita dengar. Cara itulah cara Nabi SAW terima setiap wahyu dari Jibril AS. Mendengar dari Jibril AS, maka Nabi ikut, dan itulah cara yang terbaik. Dan memang kalau kita kaji sendiri pun, kita mungkin sangat-sangat kurang kita baca salah. Sebab kita akan mendengar bacaan yang betul, bacaan contoh. Lepas tu bila kita baca balik, kita pula didengari. Maknanya guru kita pula mendengar bacaan kita. Dia semak terus bacaan kita sebelum kita nak menghafal. Bila dia semak bacaan kita, bila dah betul, okey, lulus. Jadi kita boleh hafal lah. Kita ulang-ulang cara yang kita baca yang betul tadi, ulang-ulang menghafal, dan insya-Allah kita akan simpan bacaan dan hafazan yang betul. Jadi mungkin ada terlepas satu dua tu sikit-sikit lah. Tetapi kalau tak buat dengan cara ini, baca sendiri, memang banyak salah. Jadi bila contoh bila orang tu baca sendiri, mungkin dia baca cara lajunya, mungkin dia tak perasan ke, dia tak perhati, dia tak amati, mungkin dia ada menghafal secara salah. Bila dia datang nak baca di depan kita balik, depan gurunya balik, kesalahan yang dah dia ulang berpuluh kali ke ratusan kali untuk dia nak menghafal tu telah tertanam dalam ingatan dia. Kita nak ubah, kita nak alih, agak susah. Macamlah kelas kita ni lah, kan? Kelas kita, kelas tahsin kita ni, ada antara qari-qari kita, Masya Allah, lancar semuanya. Tapi kadang-kadang bila jumpa ha pedas, dah berkali-kali jangan tak pedas. Ha tu jangan keluar dari dada. Ha tu nak kena pedaskan. Tapi lidahnya dah selesa dengan ha dada. Huruf qa tebal. Qa tebal. Jangan bunyi ka. Ya qaumi. Jangan tukar dengan ka. Berkali-kali. Tapi dah selesa sangat. Itu maksudnya, waktu awal kita kenal huruf tu, kita dah kenal cara yang tak berapa sempurna. Jadi kita nak adjust sekarang ini perlu kepada masa lah. Dan perlu kepada usaha yang lebih. Okey, itu sebagai mukadimah yang panjang. Alhamdulillah. Okey, jadi kita mulakan malam ni, insya-Allah kita mulakan dengan surah Al-Fatihah sebagai mukadimah kita. Saya baca, semua ikut ya. Beberapa orang saja yang boleh unmute, yang lain boleh mute insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tak ada pun yang unmute. Tapi tak apa, saya boleh agak-agak lah. InsyaAllah. Itulah kekurangan online, Zoom. Kita tak boleh dengar secara ramai-ramai. Kita kena mendengar seorang-seorang. Bila mendengar ramai-ramai, memang dia apa tu bertembung sangat suara tu sampai bising-bising. Jadi kita tak ada maksud lah. Tapi tak apa. Kita cuba manfaatkan sebolehnya insya-Allah. Okey, perhatikan insya-Allah suratul Fatihah secara tajwid, sejarah tajwid, macam mana kita nak baca Al-Fatihah bertajwid. Setiap bacaan kita insya-Allah kita nakkan bertajwid. Maksud bertajwid, siapa-siapa dengar dia akan terasa hukum-hukum tajwid itu dihiasi bacaan kita. Maknanya penuh dalam bacaan kita. Dan sebaliknya, siapa-siapa yang dengar dia tak ada peluang untuk dia nak komen tajwid kita. Biar permulaan kita dengan tajwid sampai tahap itu. Kadang-kadang ada antara kita belum lagi kenal satu persatu hukum tajwid, tapi bila baca, insya-Allah susah nak cari kesalahan tajwidnya. Bila kita sampai tahap tu, kita mula dengan peringkat itu dan next stepnya kita rasa macam ringan sikit. Maksudnya kita akan rasa senang kita nak kenal tajwid, hukum-hukumnya kita nak letak pada bacaan yang betul dah. Dia jangan jadi terbalik. Ada setengah antara kita, minta maaf lah saya tak sebut siapa-siapa. Ada setengah kita, Masya Allah, bila sebut hukum tajwid, kenal sangat-sangat. Semua hukum tajwid dia kenal. Tapi bila bacanya, jauh sangat. Hukum yang dia kenal tu diletakkan pada bacaannya. Itu masalah agak muskilah sikit. Ada agak bermasalah sikit lah. Sebab kita memang kenal tajwid. Tapi bila kita baca, salah tajwid kita. Itu masalah tu. Jadi kita nak susah. Kadang-kadang saya duk perhatilah. Saya bukan buat kajian lah. Tapi kebetulan saya perhati peserta-peserta yang masuk dalam kelas ni. Sama ada kelas tajwid ataupun kelas-kelas yang lain. Bila dia belajar tajwid dan dia lebih menguasai dan lebih faham tajwid, saya perasan bacaan dia semakin teruk. Bacaannya semakin macam ada masalah. Saya harap itu proses dia nak jadi yang terbaik, yang dia nak berubah bacaannya itu yang bacaannya nak berubah ke arah lebih baik. Cuma mengambil tempoh masa yang sedikit lah, yang kita harap lah, jangan lama. Jangan lama sangat tempoh yang sementara dia nak perbaiki bacaan, dia nak sesuaikan bacaannya dengan hukum yang dia belajar tu, ambillah masa yang sekejap, jangan lama sangat. Sebab kalau lama sangat nanti takut sebati bacaan yang salah tu, bacaan yang kurang tepat itu, kurang sempurna itu menjadi bacaannya ataupun menjadi gayanya. Itu yang kita tak nak. Harap saya InsyaAllah. saya cuba saya cuba sampaikan perkara ini sebab ada antara kita bila dia fokus sangat kepada hukum yang dia kenal dan dia faham sangat-sangat. Sebagai contohlah, minggu lepas kita bincang pasal apa ya? Pasal hukum tafasyi. Huruf shin kan? Huruf shin ni nak kena tersembur sikit.
Nak kena ada laluan angin yang tersembur sikit keluar dari mulut kita untuk menyebutkan huruf shin, itulah sifatnya. Jadi bila dia dah faham, oh itulah huruf shin, kena buat macam tu, barulah dia tak sama dengan huruf sin, sin, shin, sin. Agaknya dia dah faham. Jadi bila dia baca setiap huruf shin, dia nak cuba tekan, dia nak cuba tersembur, nanti dia jadi lain pula. Jadi bila dalam proses 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu tu tak apa. Tapi kalau dah sebulan masih lagi tak jumpa shin, padahal dia dah kenal, padahal dia dah hafal, dia dah faham apa itu makhraj tafasyi, sifat tafasyi, itu yang masalahnya. Dan contoh yang paling hidup sekali, saya minta maaf saya sebut sini tapi saya tak sebut siapa qari ataupun qariah saya tak sebut tapi ada bersama kita malam ini. Hukum izhar. Ini antara perkara yang agak pelik jugalah. Sebelum ni hukum izhar tak ada masalah. Maknanya tak ada ketara sangat dia punya kurang zahir ataupun kurang izhar tu. Tapi disebabkan mungkin bila dah bertambah faham, bertambah kenal hukum, jadi waktu membacanya kadang-kadang segala izhar mutlak, izhar halqi, izhar syafawi, izhar qamari. Jadi kurang izhar. Agak mungkin waktu nak baca hukum izhar itu terlampau nak zahirkan mim mati, terlampau nak nyatakan nun mati, terlampau nak jelaskan tanwin. Mungkin itu puncanya menjadi izharnya jadi lambat sikit. Dia macam ada delay sikit. Bila ada delay, bila ada tempoh, bila ada masa, dia jadi panjang. Bila ada panjang, dia seolah-olah dengung lah. Yang izhar dia tak nak. Contohnya siratal ladzina an'am. Dia tak ada tempoh sedikit pun. An'am, nun mati terus lompat ke ain terus. Kalau siratal ladzina an'amta, mungkin nak jelaskan nun, mungkin nak jelaskan ain, dia ada tempoh itu yang tak jadinya jelas. Ini antara contoh yang kita nak sebutkan di sini. Biar kita jelaskan bacaan satu persatu secara talaqi ataupun secara kita memerhati bacaan yang lebih baik, lebih sempurna dari kita, maka kita ikutkan. Kita ikut bacaan itu sebagai bacaan contoh dan insya-Allah akan membantu bacaan kita. Jadi ini nak tak nak saya boleh bantu secara sekadar menjelaskan. Selebihnya tuan-puan boleh bukan boleh, kena usaha sedikitlah. Sesiapa yang agak ketara hukum-hukum tertentu ada kurangnya, maka dia nak kena usaha dan fokus ke arah hukum itu. Saya nampak antara qari kita setiap kali dia baca, mesti saya tegurnya hukum ra tebal. Ra tebal itu dia tipiskan. Okey. Antara qariah kita, bila dia baca je, ini saya, kalau orang lain tak tahulah, ustaz-ustaz lain tak tahulah. Bila dia baca je, mesti huruf qaf dia tak tebal. Ada antara qariah kita, bila baca je, mesti nun, sabdu, mim, sabdu, ataupun mana-mana dengung, macam kurang, ataupun singkat sangat, tak sampai 2 harakat. Dan berkali-kali diingatkan, diberitahu, tapi jumpa lagi kelas akan datang, masih benda yang sama. Okey, ini sebenarnya dia sedikit sahaja ambil perhatian dan juga ambil bahagian, iaitulah apa sahaja yang ditegur secara khusus, kan? Kita cuba terus buat, ambil tindakan teruslah. Contohnya macam huruf ra bagi atas, huruf ra bagi depan yang tak ditebalkan. Asyik kena tegur je ra tebal, ha kena pedas. Maknanya itu ditujukan kepada saya yang sedang membaca sekarang, kan? Bila saya dah terasa, habis je kelas ni, saya buka Quran sendiri, saya cuba baca dan mencari apa yang ditegur tadi dan saya ulang-ulang fokuskan kepada kesalahan ataupun kekurangan yang berlaku tadi. Dan bila jumpa nanti next class, saya dah bersedia. Saya nak tunjuk, nak buktikan yang saya dah tak ada lagi kekurangan yang sama. Itu sebenarnya, itu je langkah yang kita perlu buat, tapi jangan buat banyak-banyak. Contohnya kalau katalah kelemahan kita ada 3, 4.
Qa kita belum tebal, Ra kita belum tebal, Ha kita belum pedas, Nun mati ataupun macam izhar tadi kita belum jelaskan. Jangan kita nak borong semua serentak satu masa kita nak perbaiki, nak repair habis. Itu memang susah sikit. Kita fokus satu-satu. Ambil yang mana kita kira apa tu emergency sangatlah, kritikal sangatlah. Kan, pilih yang mana ketara sangat pada bacaan kita, pilih yang tu, tekan yang tu dulu. InsyaAllah kita akan seronok, kita akan rasa kita dah ada perubahan dan ada sesuatu yang maju dalam Qurani kita, Quran masing-masing tu. InsyaAllah. Okey. Okey, dalam surah Al-Fatihah. Untuk kelas malam ini, kita akan cuba tajwid ataupun kita tajwidkan Fatihah kita masing-masing insya-Allah. Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab malam ni, minta maaf kepada yang hadir, malam ni kita agak santai sikit. Sebab itu saya dah buka Quran awal-awal. Kita dah buka surah Fatihah awal-awal sebab beberapa kelas yang lepas kita dah belajar yang berat-berat. Sementara kita nak pusing balik ambil ahkamun nun sakin wa tanwin, kita relax dulu malam ni insya-Allah. Okey, mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini saya nak bercerita lebih sikit. Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Berhati-hatilah. Ambil berat sangat-sangat semua kita. Bismillahirrahmanirrahim kita masing-masing. Sebab Bismillah merupakan salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah dan ia merupakan salah satu rukun lah. Sebahagian rukun dalam solat kita. Rupa-rupanya, disebabkan kita bila kelas dengan online ini, kelas dengan saya ni, kita tahsin Quran, kita dah tak banyak baca Bismillah. Bila pertengahan surah kita dah tak baca Bismillah. Hanya pada awal surah saja. Saya duk perhati setiap qari-qariah yang giliran yang nak kena baca Bismillah, maknanya kebetulan bahagian dia mula dengan Bismillah, ada sahaja kekurangan pada Bismillahnya. Ini masalah ni bagi saya ni. Sama ada kelas pagi saya pun sama juga. Kelas pagi saya pun ada beberapa qari-qariah kita saya. Bila baca Bismillah, memang saya kena tegur. Saya kena tegur, saya tak boleh lepas sebab Bismillah ini adalah salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah. Walaupun dalam surah-surah lain bukannya satu ayat, tapi dah tentunya setiap solat, setiap rakaat yang kita baca Fatihah dalam solat, kita nak kena baca Bismillah. Kalaulah itu gayanya Bismillah yang kita baca, bila ada kekurangan itu, takutnya ada juga gaya yang sama, kekurangan yang sama dalam Bismillah Fatihah kita. Dan dia boleh jadi lebih bahaya lagi dalam surah Fatihah kita. Kenapa? Sebab surah Fatihah kita, Bismillah dalam Fatihah, dalam solat kita, selalu kita baca laju. Selalu kita baca antara sendiri kita. Boleh nampak tak? Contohnya, kalau baca di depan-depan, lagi-lagi dalam kelas, kita dah baca untuk didengari. Maknanya kita dah persembahkan bacaan kita. Kita akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca, maknanya dah susun cantik dengan tajwid yang apa yang kita ada. Itu pun saya rasa masih ada antara kita ada yang kena tegur lah. Tapi bila kita baca seorang-seorang dalam solat, agaknya kita baca macam tu tak? Allahu Akbar. Selepas doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim. Jarang-jarang. Ada Alhamdulillah. Kalau ada solat yang laju, solat yang nak cepat, kan? Solat yang waktu penat, solat yang kurang fokus, agaknya takut baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Itu yang kita takut. Nak laju tak apa. Tapi kena tahu hukum laju tu macam mana. Sekurang-kurangnya bila kita tekankan dalam Fatihah kita malam ini, insya-Allah ambil perhatian dalam Bismillah ini apa yang perlu kita jaga supaya kita tak melakukan kekurangan dalam Bismillah. Okey. Yang saya selalu perhatikan dalam Bismillah ni, saya mulakan dengan huruf-huruf yang ada sabdu. Ramai yang tersengih. Ramai yang tersenyum. Oh, rupanya dia nak tuju kepada saya ni. Ada qari-qariah kita bersama malam ni. Rupa-rupanya dia nak tuju kepada saya ni. Ya, betul. Tuju tapi saya tak sebut siapa kan. Tapi tak apalah. Sekurang-kurangnya bila teguran itu dah berulang-ulangnya, insya-Allah kita berjaga-jaga dan insya-Allah cepat-cepat habis kekurangan itu dan kita insya-Allah tukar kepada bacaan yang lebih sempurna. Kalau kita tengok dalam Bismillah sahaja ada 3 huruf yang ada tasydid. 3 huruf yang ada sabdu. Kita maklum huruf-huruf yang ada sabdu ini berasal dari 2 huruf. Semua huruf dalam Al-Quran bila sahaja adanya syaddah,
semuanya berasal dari dua huruf. Contohnya di sini kita ada huruf apa tu? Huruf yang sabdu yang pertama huruf lam dalam lafzul jalalah. Bismillah. Huruf lam lafzul jalalah asalnya lam mati dengan lam berbaris atas. Yang huruf yang kedua kita ada huruf ra pada Ar-Rahman. Asalnya ra mati dan ra berbaris atas. Dan kita ada Ar-Rahim. Ra juga yang sama pada perkataan Ar-Rahim. Asalnya ra mati dengan ra berbaris atas. Bila huruf sabdu ini tak ditekankan bacaan, tak ditekankan, tak disabdukan, tak disyaddahkan, maka seolah-olah kita tak baca lam pertama. Bila pada bila tak ditekankan, maka seolah-olah kita tak baca pada ra pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita hanya baca satu ra yang berbaris atas. Kita baca hanya satu lam berbaris atas. Ini bahayanya kita dah tinggal satu huruf. Sengaja tak sengaja, hukum tetap salah. Tahu tak tahu, hukum tetap salah. Cuma salah yang tak tahu tu mungkin ringan sikit, tapi tetap salah. Salah bagi orang yang tahu lebih berat lah kan. Tapi tetap juga salah. Bila salahnya dalam Fatihah, maka bukalah kita punya Fatihah kita. Okey, jadi bismillah, bismillah, millah, bismillah, bismillah. Jarang berlaku kot, bismillah. Tapi hirra, hirra ini banyak berlaku. Hirra, hirra. Ada yang tarik lebih daripada tu. Hirra. Saya ada satu peserta ataupun satu murid ni. Memang bila dia baca ayat biasa, susah saya nak tegur lah. Maknanya jangan-jarang ada kekurangan tu. Tapi bila baca bismillah, kedua-dua ra pada Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, saya selalu tegurnya. Sebab tak semestinya yang lain dia dah lancar. Muka surat apa kita bagi, jarang ada kesalahan. Tapi bila dia baca bismillah aja permulaan ataupun dia baca awal surah, saya akan tegur ra tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tarik panjang. Dia tarik panjang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam berat nak sebut ra tu. Itu terlebih sangat. Mungkin sifat takrirnya ada masalah. Sifat getaran lidah tu dia terlebih sangat. Itu pun tak nak. Kita nak kurangkan. Tapi yang lebih itu lebih selamat dari yang kurang. Bila kurang tu terus kurang huruf, itu yang kita tak nak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, itu yang pertama, iaitulah huruf-huruf yang ada syaddah. Ambil perhatian betul-betul, jangan kita tak baca dengan syaddah. Maka bila kita tak syaddahkan huruf yang syaddah, huruf yang sabdu tu, dengan secara langsung tak langsungnya kita dah kurangkan satu huruf dengan tak sengaja. Okey, yang keduanya dalam basmalah ni kita ada Ar-Rahma, begitu juga Ar-Rahim. Ha pedas. Kedua-duanya ha pedas. Ha tengah halqum, bukan ha pangkal bukan ha dada. Ha tengah-tengah halqum ni kena tekan sikit. Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sikit dan kita terasa macam ada pedih-pedih dekat tengah-tengah halqum. Dia tak boleh santai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bila santai je, dia keluar dengan mudah aja, maknanya bukan ha pedas lah tu. Jadi kita nak kena tekan sikit bacaan di sini supaya ha itu keluar daripada tengah-tengah halqum dan itulah makhrajnya. Okey, pada bismillah selalunya dua perkara inilah yang paling ketara, yang paling bahaya sekali. Yang lain-lain insya-Allah okey dari segi macam terpanjang, lahir, allahi itu masih ada lagi. Tapi mungkin kurang bahaya sikitlah macam rahim tu tak ada masalah. Kadang-kadang panjang pendek tu kita nak kena seragamkan, itu pergi kepada lebih sempurna. Kita nak sekarang ni nak selamatkan dulu. Ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, ayat kedua saya buka peluang. Siapa nak cerita? Okey.
Kita kan dah biasa kelas kita dengan cuba bercerita, cuba kupas kan. Nanti saya tambahlah. Saya top up kan. Okey, antara kita siapa boleh cerita sikit dalam ayat kedua ni, alhamdulillahirabbil alamin ni, kalau tak berhati-hati dalam bacaan, apa akan berlaku? Siapa nak cuba silakan. Biar kelas dari dua pihak Kita ada pelajar-pelajar cemerlang ni, baris depan ni ada. Okey, dipersilakan sebelum dipanggil nama. Ada? Boleh je siapa-siapa. Ustaz, maksud Ustaz apa? Saya tak faham. Maksudnya cubalah kalau alhamdulillahirabbil alamin boleh bercerita selalunya kalau kita tak berhati-hati apa berlakunya kesalahan yang selalu berlaku pada ayat alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Ustaz. Alif Okey. lam tu selalu dilantunkan. Alham. Jadi Ha, bunyinya apa? bunyinya kena al. Tahan. Okey, yang salahnya Al. ala. Betul. Ala banyak. Alham. Itu ditambahkan qalqalah, huruf qalqalah yang ke-6. Betul tu, betul. Kalau saya kupaskan pun saya akan mulakan dengan le. Ale itu banyak orang selesa sebutkan lam itu dan lantunkan lam mati. Kena izharkan di sini. Ini fungsinya dan ini bergunanya sebenarnya izhar qamari. Kita selalu sebutnya alif lam ni alif lam qamariyah. Izhar qamari. Kita selalu sebut hukum tu. Tapi apa gunanya? Gunanya yang betul-betulnya iaitulah kita nak kena izharkan lam mati tu. Kena jelaskan bunyi lam mati, jangan terlantun, jangan kita tersakta, alham jangan terberhenti ataupun mungkin tak jelaskan lam mati. Bila tak jelas lam mati itu baru problem lah. Jadi hukumnya izhar, maka izharkanlah. Izharkanlah lam mati yang ada pada alham. Alham jangan lantunkan. Alham. Okey. Terus Saya ingat yang Rabbil tu Ustaz. hmm. Rabbil tu dia kena dua lah. Tebal, Rabbil, matikan lam juga. Rabbil. Macam ada sakta situ. Bukan sakta, stop sekejap lah pasal ada sabdu. Dekat mana? Dekat huruf ba Rabbi arba. Okey. Okey, jelas juga. Rabbi nak kena tekan. Okey, bagus. Yang lain tak adalah. Yang lain okey? Lain. Saya rasa ajar je pada Arab jugalah. Macam ha tak ada masalah, am tak ada masalah. Selalunya orang Melayu ni di sini problem ni. Ha, rabbil alamin. Itu sebenarnya ayat ni mencabarnya ke arah ha pedas alham. Tapi kita ada peringkat insya-Allah lah. Saya yakin insya-Allah ramai-ramai yang ada bersama kita mungkin dah tak ada dah alham. Mungkin anak-anak sebelah kita, cucu kita, kan? Mungkin masih lagi. Kalau kita perhatikan bacaan anak-anak kita, anak cucu kita, belajar dari sekolah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cikgu-cikgu dia memang saya terasa memang sangat-sangat sayang anak-anak muridnya. Tak nak tegur, takut nanti terasa anak muridnya. Nanti dibawa sampai bertahun-tahun begitu gayanya. Kalau silap-silap anak-anak yang baru nak berumur ataupun baru nak naik ni, kalau tak didedahkan dengan hukum tajwid awal-awal usia, saya tak tahulah berapa tahun dia akan bawa cara tadika tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini boleh kita satu mesyuarat tergempur secara besar-besaran. kita nak kena cari apa punca cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kita, termasuknya kita dengan anak-anak kita, dengan anak-anak murid kita. Kalau peringkat awal ni kita tak berapa nak tegur sangat, tak berapa nak kisah sangat. Biarlah dia baca alhamdulillahi rabbil alamin. Kita nampak macam mudah kan? Tapi perkara ni kesannya sampai bila? Okey, katakan anak kita nasibnya ke arah tak kenal tajwid. Nak sebut nasib buruk tapi sebut nasib baiknya dah. Nasib baiknya dia kenal perkara lain, hal-hal lain, dia pakar dan dia dalam bidang lain kemahirannya. Tajwid ni dia tak berapa nak jumpa sangat. Lambat sampai cukup usianya, sampai balik umurnya, sampai dah lebih daripada itu.
Boleh berlaku tak? Bila tak diperbaiki dari awal usia ataupun daripada awal tempat dia belajar itu, memang dia akan terbawa-bawa tu. Saya pernah share dulu, Fatihah anak kita, biar kita yang cek dan kita yang pastikan bacaannya betul. Kita. Siapa kita? Mak ayah dia kan? Mak ayah kepada anak tu, tanggungjawab kita sekurang-kurangnya bacaan dalam solat yang fardu, yang wajib tu, yang fardu ain tu, kita ambil bahagian untuk pastikan bacaannya dah lepas. Bukannya mudah perkara ni sebenarnya. Kalau kita harapkan sekolah, macam saya cerita tadi lah. Gaya-gaya cara bacaan ramai-ramai ni kadang-kadang dia tak sempat nak cek satu-satu, dia tak sempat nak perbaiki satu-satu. Rupanya terbawa cara itu sampai tak tahulah beberapa tahun sudahnya selepas itu. Jadi cuba kita bayangkan kalau dibaca cara itu dalam solat mereka sampai mereka dah cukup umur, dah balik semua, masih lagi baca dengan keadaan yang salah tadi, kita nak salahkan siapa? Anak kita dia tak tahu. Kan dia dah belajar tapi tak ada orang tegur dia dan kita pula tak semak. Jadi perkara ini sebenarnya memang sangat-sangat bahaya kalau kita tak ambil juga peranan untuk membantunya, maka takutnya sampai sementara dia nak kenal tajwid, pas pada pencen ke ataupun sebelum dia pencen ke, baru dia nak masuk geng-geng tajwid, baru dia kenal, Masya Allah, selama ni dia baca tak betul. Itu sangat-sangat bahaya. Jadi kembali kepada ayat kedua tadi, nampaknya mudah, tapi kebanyakan kita pernah dengar dan pernah ditegur dan selalu juga kita dengar alham tak dibaca dengan ha pedas, rabbil a itu tak dibaca dengan ain yang tengah halqum. Apa berlaku sebenarnya? Selalu ain Ustaz ya, baca Ya, a betul. tu kira hamzah. Jadi Betul. baca Betul. Apa yang berlaku? Bila kita tak pedaskan ha alham, ha ini kita dah tukar menjadi ha. Bila kita tak tekan ain ini menjadi ain yang tengah halqum, sebenarnya kita dah tukar ain ini menjadi huruf a. Kan bahaya sangat-sangat itu. Terus bertukar hukum, bertukar huruf, bertukar makna, bertukar ayat. Jadi bila baca dalam solat, alhamdulillahi rabbil alamin, walaupun sedap macam mana sekalipun, tetap salah itu besar. Dah bertukar huruf, dah bertukar perkataan, bertukar makna. Ini sebagai contohlah kita buat murajaah bersama malam ni. Nampak tak benda ni benda yang basic sangat. Walaupun Fatihah ni surah yang pertama yang berkali-kali dah kita bincang. Bila kita ulang semula, kita akan terasa, ya betul, sangat penting. Bukan untuk diri kita sendiri sahaja. Mungkin untuk anak-anak kita, ahli keluarga kita. Mungkin untuk siapa-siapa yang kita kenal yang masih lagi ada kekurangan di segi sebutan ini. Maka kita nak kena bantu untuk selamatkan. Okey, tak apalah. Kita tak nak detail sangat. Sebab hari ini bukannya klinik surah Al-Fatihah ataupun bengkel surah Al-Fatihah. Tidak. Kita hanya nak bagi gambaran yang mana tajwid kita ini senantiasa hidup bersama kita kalau kita nak peliharanya, kita nak jaganya. Inilah cara kita nak memelihara dan menjaganya. Dan dalam masa yang sama yang kita harapkan. InsyaAllah satu masa nanti Al-Quran juga pelihara kita. Okey, ayat yang ketiga. Siapa nak mencuba? Silakan. Ustaz, minta maaf Ustaz, boleh tambah sikit je. Okey, silakan. Salah ke betul tak tahu. Selalunya kalau kita terbaca lekas antara dal dengan lam tadi, alhamdul. Selalu saya kadang-kadang terdengar sepatutnya alhamdulillah. Begitu macam. Tapi kalau kebiasaan ada kali terdengar pasal terlalu cepat, alhamdulillah. Dal dengan lam tu dicampurkan. Okey, bagus. Okey, jadi apa nak cakap? Nak cakap sepatutnya alhamdulillah, hati-hati antara dal dengan lam tu. Lillah. Alhamdulillah. Macam tu. Okey, jadi maksud Abah tadi, Haji Mustafa, maksudnya bila apa yang berlaku yang dalam pemerhatiannya, kalau ada bacaan begitu, dia salahnya di mana? Salahnya
dia tambahkan huruf lam tanpa sengaja. Hmm. Seolah-olah lam bagi bawah ini adanya sabdu. Jadi bila dia ada sabdu, dia seolah-olah dia tambahkan huruf lam lah. Dulli, alhamdulillah. Sama ada dia sabdukan li ataupun dia tanwinkan dun, tapi jangan berlakulah. Selalunya mungkin dalam cepat itu disebabkan huruf dal di tepi lidah bahagian depan dan huruf lam pun di tepi lidah juga, mungkin disebabkan hampir berhampiran tempat makhrajnya, tempat keluarnya, maka dia boleh terlompat ataupun termasuk dalam dal secara cepat. Bila termasuk ke dalam lam secara cepat, itu yang berlakunya tertambahnya huruf lam bersabdu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin berlaku juga dan kena berhati-hati. Kalau berlaku juga macam tu, dia akan menjadi salahnya kita dah tambah satu huruf. Al-Quran Al-Karim, tak kira surah apa, tak boleh tambah satu huruf, tak boleh kurang satu huruf. Lagi-lagi bacaan yang wajib dalam solat. Alhamdulillah. Terima kasih. Lagi satu Ustaz, Ya. kan dengan lam jalallah tu lah, lam jalallah tu, kalau dia tersebut tebal, lam tu kan bertanda bawah, tapi dia tersebut lillah, itu pun kira tak Okey. boleh kan Ustaz? Memang tak boleh. Memang tak boleh sebab semua hukum tajwid kita belajar untuk kita praktikkan. Lam tebal ditebalkan, lam tipis ditipiskan. Semua hukum tajwid lah. Jadi di sini hukumnya lam lafzul jalalah. Di sini dibaca tipis disebabkan sebelumnya bagi bawah lillahi. Lillahi. Bila ditebalkan juga lillahi. Allah tak ada lah. Mungkin lillahi tebal sikit. Dia salah. Cuma bila berlakunya kesalahan dalam bacaan, kita kembali kepada bahasan awal tajwid kita, al-lahan. Al-lahan, kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ada yang jali, ada yang khafi. Ada yang terang, jelas, ada yang khafi, tersembunyi. Yang ini, dia termasuk dalam khafi. Yang tersembunyi, yang tak memberi kesan berat sangat dan tak mengubahkan makna, cuma kurang sempurna dari segi hukum dan kurang fasih. Jadi perlu diperbetulkan dan diperbaiki. Tapi tak sampai tahap kalau dia jadi imam kena mufarakah terus. Ni Fatihah dia batal. Tidaklah. Jangan cepat sangat, jangan berat sangat hukum. Okey. Jadi sama juga dengan raw tu lah. Raw sama juga. Sahabat-sahabat kita yang masih belum tebar raw. Saya nak kena namakan kumpulan tipis, kumpulan ra. Dia ra ni dia memang lahjah ataupun dialek dalam bahasa Arab. Ada yang suka tipiskan ra tebal. Sebenarnya memang ada kabilah yang lidah mereka senang sebutkan ra tebal itu dengan secara nipis. Tapi kita ada grup yang suka belum lagi tebal betul-betul. Sama juga Haji Samad. Bila ra tebal itu tak ditebalkan, dia termasuk dalam kesalahan khafi yang tak jelas, yang tersembunyi. Contoh Ustaz, contoh. Rabb alhamdulillahi ra. Yang minta contoh tu pun nak kena hati-hati juga Alhamdulillahi rabbil boleh masuk dalam geng tu, dalam grup tu juga tu. Rabbil sebab siapa-siapa yang lancar Arab ataupun yang selalu dengan Arab ni, saya dengan kawan-kawan lah kan. Siapa yang tak belajar tajwid, yang tak mendalami tajwid, kalau kita dengar bacaannya, walaupun dia lidah Arab, kebanyakan ra dia kurang tebal. Sebab dalam perbualan ra tu kebanyakan kita tipiskan. Okey. Sama-sama. Okey, nombor 3, ayat 3. Ayat 3 siapa nak ambil bahagian ni? Yang mudah ni insya-Allah, silakan. Okay. Sebut kekurangan ataupun kesalahan yang perlu kita jaga-jaga dalam ayat yang ketiga ini secara mudah-mudah aja. Kita nak cuba habiskan, insya-Allah ada masa kita habiskan Fatihah malam ni. Abang Is tak nak cuba? Teka je ataupun agak-agak je. Selalunya bila Abang Is baca ayat yang ketiga ni, Abang Is nak kena jaga apa-apa. Raw juga. Okey, raw kena tebal, raw kena tekan sebab ada sabdu lagi. Ha pedas juga.
Ha pedas. Ar-Rah. Okey, dan Rahim. Sebenarnya saya sebut mudah ni sebab dia berulang pada ayat bismillah tadi. Cuma kalau nak ambil markah lebih sikit, kita mula dengan daripada A. A itu untuk fasihnya A tu tipis. A. Jangan O. Or. Kadang-kadang kita nak tebalkan ro, O. Tu dah mula tebal dah. Itu kurang jelas ataupun kurang fasih. Dia kena A. Kena sengih sikit, kena lebarkan bibir mulut. Baru kita muncul mulut untuk ra. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Yang lain okey, sama juga kupasan dalam ayat yang pertama tadi. Okey, nampak tak tuan-tuan? Kalau saya minta siapa-siapa bagi penjelasan, dia sendiri akan mencari kekurangan yang selalu berlaku pada dirinya ataupun pada siapa-siapa. Jadi bila kita sendiri yang sebut, bukan kita hanya mendengar asyik dengar orang je, asyik dengar ustaz je kan. Kita sendiri pula menyebut, satunya kita akan bertambah yakin dengan apa yang kita sebut dan kita akan tambah jelas insya-Allah. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita tak betul, kita akan diperbetulkan. Itu pun untung bagi sesiapa yang mencuba insya-Allah. Okey, seterusnya ayat yang keempat, silakan. Malah Ustaz, kalau orang baca pendek, Maliki Yau. Kita kena 2 harakat. Okey, pertamanya Maliki Maliki Yau, betul. Maliki Yau. Yang selalu baca ni sama ada dia bertukar dengan Malikin Nas. Dalam surah Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Mungkin itu mempengaruhinya. Dan mungkin dia dah lebih lagi belajar, dia dah belajar qiraat lain. Qiraat lain baca Maliki Yaumiddin. Dalam bacaan kita sahaja dan beberapa bacaan, yang majoriti qiraatnya baca dengan ringkas ataupun pendekkan ma. Itu tak ada masalah, tapi kita nak kena indibat, kita nak kena betul-betul ikutlah cara bacaan. Kalau kita dah baca hafs, bacalah dengan mat tabi'i ataupun mat asli 2 harakat. Saya tambah sikit ma pun sama juga, nak kena fasih, kena tipiskan. Ma. Jangan ma. Tak nak ma. Maliki. Itu nak kena jaga juga supaya tidak tebal ma. Dia kena ma. Beza kan? Ma dengan maliki. Okey. Tak ada masalah, yang tu perkataan maliki tak ada masalah. Teruskan. Yaumiddin. Perhatikan di sini dal ni ada sabdu. Sabdu ni yang penting. Dalam Fatihah semua sabdu dan semua Quran, kalau kita tak tekan, kita dah kurang satu huruf. Jadi nak kena tekan middin. Okey, selesai ayat yang keempat. Ayat yang kelima nak ringkas sikit. Yang kelima terus. Siapa nak cuba? Fadhal. Iya kena Ustaz. Okey, Haji Samad. Okey, silakan. Iya tu nak ditekankan sikit macam apa ni kerana ada spring sikit. Iya kan. Ada spring. Okey, ini perkataan baru, ada spring sikit. Okey. Okey. Kenapa ada spring tu? Kenapa nak kena springkan iya? Pasal dia ada tasdid kat iya tu. Ya, okey. Dipatut iya kah. Ada tempoh tak? Ada tempoh tak? Nak kena 1 harakat ke 2 harakat ke? Ada tak? Saya rasa Tak boleh lah. tak dia tak ada, tapi dia tak ditekankan sikit. Iya kau nak. Okey. Ikutlah mazhab kami. Mazhab kami jangan kita cari tempoh. Cuma kita tekan. Sebab ada orang sembang kata kita nak 1 harakat je ataupun 1,5 harakat. Jangan 2 harakat. Bila 2 harakat dia jadi mat pula. Kita tak nak 2 harakat, 1,5 harakat ataupun 1 harakat. Biar kita tak terikat dengan tempoh, dengan harakat-harakat. Kita asalkan mana-mana huruf yang sabdu kita tekan, tasydidkan, tamkinkan. Itu yang kita nak. Iyyaka. Dia tak ada iya. Itu macam ada 1 harakat, 1,5 harakat kan. Tekan jalan. Iyyaka. Terus. Okey lagi. Haji Samad ada lagi? Ayat yang sama? Yang itu juga lah, sama juga yang iya kan dengan wa iya kan start itu. Kan Okey. ada 2 iya kat situ. Itu pun perlu Okey. ditekankan. Kena tekan dua-dua, ya betul. Itu saja. Yang lain tu saya rasa macam
Jadi satu harakat itulah yang dia tu pun dua harakat. Hmm. Ha, Nak maksudnya dan nak kena jaga mak asli jangan satu harakat. Maknanya kena cukupkan 2 harakat ya. begitu. Okey. Okey, apa yang saya boleh tambah pada ayat yang kelima, na'budu budu da ni biar lidah kita sentuh belakang gigi atas. Da. Baru dia bunyi da Arab. Dia tak bunyi dalam sikit. Na'budu dan jangan panjangkan budu. Na'budu wa i. Dia senang panjang kenapa? Sebab di sini dia ada huruf wa. Bila dhammah du ni berjumpa dengan huruf wa, dia macam mesra sikit, lambat sikit dia. Ada masa sini, ada tempo. Itu tak nak. Kita nak terus na'budu wa. Tak nak na'budu wa, tak nak. Itu bila ada macam tu kita seolah-olah kita ada tambah waw kecil di sini. Na'budu wa itu bahaya. Na'budu wa iyyaka ta di sini nak kena jaga banyak sebutnya ta ataupun ta. Kenapa disebut ta? Dia tak sengaja sebenarnya. Dia sebut sebab dia nak sebut ain. Ain tu dalam. Jadi dia dah tarik ta tu ke dalam. Nasta'in. Itu bahaya. Nasta'in. Dia akan jadi tebalnya ta. Itu bukan sifatnya. Sifat ta sifat yang tipis. Kita nak kena fasihkan ta. Ain macam biasa. Ma'arid li sukun. Kita bacalah ikut qadar yang kita pilih. Kalau 2, kalau 4 semua. Okey, ayat yang ke-6 ringkaskan. Yang berikutnya siapa boleh cuba silakan. Qari'ah boleh? Saya cuba Ustaz. Okey, Haji Hanafi, insya-Allah. Fadal. InsyaAllah, bismillah. Yang selalu macam saya baca, dia punya tu jadi ihdinas sirat. Sama start dia. Bagusnya Haji Hanafi, selalu saya baca kan. Masya Allah. Tapi yang start tu tak tebal. Ihdinas sirat. Ra dia kadang tak tebal, sama ta tak tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Itu aja Ustaz. Okey, cuba bagi contoh yang salah. Cuba bagi contoh yang salah. Dinas tak tebas siratal mustaqim. Betul. Okey, bacaan yang last ini bacaan yang tak boleh ditiru Bacaan yang salah. Bukan bacaan contoh Betul. Okey, ayat yang ke-6 memang menjadi tumpuan ramai ustaz-ustaz untuk kupas kekurangan yang akan berlaku pada ayat yang kelima, yang ke-6, yang ke-7 sebenarnya. Hamzah wasal bila bagi bawah bunyinya dia tak nak dia tak ada separuh-separuh. Bagi bawah khalis, betul-betul bagi bawah. Bagi atas betul-betul khalis. Hamzah di atas hamzah di bawah hamzah di depan dia tak nak itu banyak lagi, masih ramai lagi baca jadi ini termasuk dalam kesalahan yang khafi, yang tersembunyi. Tapi kita kalau boleh, kita tak nak. Khafi pun kita tak nak. Jali lagi kita tak nak. Yang terang lagi kita tak nak. Yang tersembunyi pun kalau boleh kita nak buang semua kekurangan yang ada dalam bacaan Fatihah kita. Okey. Berikutnya, ihdinas sirat. Sad ini dia ada sifat safir, dia ada sifat tiupan. Jadi kalau kita tak ada sifat safir, mungkin dia akan jadi tipis. Biar qiraah lain boleh baca sira, boleh baca zira, tak apa, tapi kita nak baca bacaan kita tetap dengan sad yang mempunyai sifat safir. Ihdinas sira. Ra tebal, ta tu lagi kena tebal sebab ta min aqwal huruf. Huruf ta ni paling kuat sekali huruf, paling kuat dalam antara semua huruf. Mus sama juga lam di sini. Jangan ada sabdu, jangan ada lantunan. Tal tak nak. Mustaqim. Okey, ini paling bahaya sekali yang kita nak kena hati-hati. Mustaqim, qaf bagi bawah. Kalau tak jaga-jaga dia akan jadi huruf kaf. Mustaqim. Ini jangan kita pelik kadang-kadang antara kita dan juga orang-orang yang dah dikedepankan menjadi imam-imam yang terkenal dengan suaranya merdunya, suara gaya yang menarik, tapi kadang-kadang di sini kurang jelas.
Mustaqim, mustaqim, qim. Kena jelaskan qaf ini sifatnya lebih tebal, lebih beza dengan huruf kaf. Kalau kita tak tebalkan, dia akan jadi huruf kaf. Bahaya, Okey, yang terakhir ayat yang ke-7 sebagai penutup kita pada malam ini. Ayat yang ke-7. Silakan, siapa nak cuba? Siratal ladzina an'amta alaihim. Mula kita boleh pecahkan dua lah. Sampai alaihim yang pertama. Siapa nak cuba cari? Jelaskan kekurangan yang selalu berlaku pada ayat yang ke-7 surah Al-Fatihah. Ustaz, short dia Ustaz. C. Diorang baca C. C. Okey, Sirat. si nak kena tebal, nak kena si. C. Okey, sama juga dengan sirat tadi. Lagi. An'am tu selalu salah Ustaz. An'am. Ain dengan am. Ain dengan hamzah. An'am. Okey, apa yang salah di sini? Ain dengan hamzah dia tu Ustaz. Selalunya berlaku apa yang salahnya? An'am. Hamzah lah Ustaz. Hamzah dengan ain tu. Dia baca hamzah. Yang mananya ain tu dijadikan hamzah. An'am kan? An'am gitu. Okey, An'am. maknanya kekurangan yang selalu berlaku, yang kadang-kadang berlaku, ain yang pada an'am itu ditukar menjadi a. An'am. Betul, itu sangat-sangat betul. Sebab memang susah juga daripada pangkal halqum nak pindah pergi kepada tengah halqum. An'a. Memang nak kena buat kerja lah. Jadi kalau kita tak buat kerja, kita baca mudah-mudah, jadi an'am di sini juga dia keluar, di tengah-tengah, di pangkal halqum juga, di bawah sekali. Itu yang kita kena hati-hati. An'am, betul, nak kena dalamkan ain itu supaya keluar daripada tengah-tengah halqum. Okey, terus alaihim. Alaihim. Dah boleh lah, dah pandai sikit lah Ustaz. Dah Roy pandai ni sikit. Ustaz. Roy. Roy ya tapi selalu terbaca macam Roy. Okey, ini okey, Ghairi ni ceritanya Ain. dia Dia sebaca Ain. Roy. Selalu silap situ lah Ustaz Ain tu. Ain okey, dengan Roy ni ceritanya yang saya perhatilah. Roy ni dia ceritanya sebab ada antara kita mungkin antara huruf makhraj ghain dengan ra tu dekat. Ra itu dia getarkan lidah tu dia susah, dia pergi kepada huruf ghain. Roiril. Itu mungkin problemnya lah. Jadi dia kena hati-hati, ghain jangan dijadikan huruf ra. Ra nak jadi huruf ain itu boleh berlaku juga, tapi jelaslah mungkin orang yang ra tukar jadi huruf ain mungkin dia tak nampak titik tu. Ra jadi ai itu jaranglah berlaku kan, tapi ra menjadi huruf ra itu kerap berlaku. Jadi itu nak kena hati-hati, ra jangan ditukarkan huruf ra. Okey, ghairi jangan jadi roiri Ril maghdubi bersama juga. Real okey Ustaz. Real macam ada tak boleh lantunan lah. Real Okey. kita stop real mara ni ada selalu. Mara. Lantunan. Mara. Ini banyak. Semalam pun ada kena tegur semalam. Mara ra tu dia ada lantun, dia seolah-olah huruf qalqalah juga. Tak boleh. Ini maghdu. Okey, nampaknya mudah, tapi bila kita bercerita kita nampak kita akan lebih jelas apa yang sepatut kita lakukan, apa yang tak sepatut dilakukan. Maghdu. Okey, lagi teruskan. So far I think yang itu yang susah Ustaz, yang dot tu. Wala kita baca tebal. Wala. Betul. Okey, saya tanya sekali. Kenapa tebal la tu? Sebab dia nampak dot tu kan huruf tebal, jadi dia tebalkan dulu. Dot tu memberi pengaruh. Ketebalan dot itu mempengaruhi huruf lam yang tipis. Itu Kita yang kena bahasa jaga. Arab Ustaz. Wala. Betul. Jadi jangan memengaruhi itu memang memainkan peranan jugalah. Sebab itu memang ini sebagai pengajaran kita jugalah. Dalam kita berjiran ataupun berkawan ataupun selalu kita duduk sebelah-sebelah, kita jangan terpengaruh lah, lagi-lagi pengaruh-pengaruh yang tak sepatutnya lah. Ini pun sama je. Dalam Al-Quran dia langsung tak boleh memengaruhi. Tak boleh langsung. Jadi ini antaranya lah. Bila dha tu tebal, nak tekankan dha tu, habis lam tu terkorban juga. Lam pun ikut tebal juga. Jadi tak boleh.
Lam dengan sifat yang tipisnya tetap tipis walaupun dia berada di sebelah huruf ta yang tebal. Jadi wala itu nak kena buang, kena wala. Wala, okey. Teruskan. Wala dha. 6 Ustaz. Kena baca 6 sebab dia ada apa mat lazim mat lazim kalimi musakal. Jadi kena Kena baca baca 6. 6, dah baca 6 terus tekankan dengan lam tu dia ada sabdu tu. Lepas tu dah lah tu Ustaz. Saya Dah nak lah tu. baca. Ustaz Tapi bacalah Ustaz. tapi Hajar kena sebut juga dha ni pun nak kena tekan juga. Kadang-kadang orang tak tekan dha dia pun tekan. Walau do dia yang kena 6 kan Ustaz? Walau Betul. Tak sebelum 6 tu, dha tu pun ada sabdu, kena tekan juga. Ada baca walau dha, dia tak tekan maknanya dia dah buang satu dha. Walau dolin. Okey, itu yang saya nak ajar baca tu. Kenapa perlu Ada sabdu dia Ustaz. Tapi tak perlu suara naik. Waladdallin. Tak perlu naik sampai begitu suara. Kita tekan sahaja, suara tak perlu naik. Maknanya macam kita naik kena masuk dia. berhenti Ustaz kena tahan sikit waladdallin gitu. Ya, dia bukan istilah berhenti tu takut nanti terberhenti terus. Kita biar kita gunakan ibarat yang sama yang asal, iaitulah sabdu. Tasydid. Bila tasydid, makna tasydid, cara nak baca tasydid kena tekan. Biar kita tekan je. Tak perlu kita kata nak berhenti sekejap ke, kita nak naik masuk ria ke, tak ada. Nanti salah pula kita buat. Waladdallin. Tekan sikit. Lin. Dan tak perlu naik. Naik suara ke, naik tinggi ke, tak perlu. Kita tekan pada huruf yang ada sabdu, itu pun dah cukup insya-Allah. Okey, sebelum penggolongan ataupun kesimpulan kelas pada malam ini, ayat yang ketujuh ini nasihat kepada semua, pada diri saya pun termasuknya. Ayat ini seafdal-afdalnya kita habiskan dalam satu nafas. Sama ada kita baca untuk sendiri ke, kita jadi imam ke, kita jadi makmum ke, sebaik-baiknya habiskan dalam satu nafas. Tapi disebabkan ayat ni panjang dan disudahi juga dengan mat lazim kalimi muthaqqal 6 harakat dengan sabdu-sabdunya dan dengan ma'aril sukun semuanya ada mat-mat lain, maka kita pilihlah tahu nafas kita berhentilah pada alaihim pertama. Ini paling selamat sekali lah. Alaihim pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, berhenti. Tarik nafas baru, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, habiskan dengan nafas yang baru. Ini cara yang paling ramai buat dan lakukannya. Kalau ada yang bertanya, salah Ustaz, dan ada yang menekan, katanya ada tersebar viral satu video Syekh Arab mana tahu dia mengajar. Syekh Arab mana tahu mengajar, dia kata kita tak boleh berhenti langsung ayat yang ketujuh ni. Sampai kita terpaksa kena baca macam ni. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Dan kita patah balik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin sampai habis. Ada satu video tu viral macam tu. Rupanya saya cek video tu, Syekh tu dia nak menyebut ini pun cara yang boleh. Cara ini pun boleh, tetapi tak menjadi salah pun cara yang pertama yang berhenti alaihim. Ghairil maghdubi alaihim kita terus habiskan. Hatta sekiranya nafas kita memang tak membantu kita. Suratul ladzina an'amta alaihim lepas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tergantung habis. Tak boleh, tak lepas. Okey, bila sampai tahap itu nafas kita, boleh kita nak berhenti pada alaihim kedua pun. Tak menjadi salah pun. Al-Quran insya-Allah innama yassarnahu bilisanik. Dalam Al-Quran tak ada yang susah. Allah permudahkan untuk kita menyebut dan membaca dengan lidah kita.
Maka kita habiskan pada nafas yang baru waladdallin insya-Allah. Kalau tak cukup juga tak apalah, redalah. Itulah nafas yang kita ada. Tapi kembali kepada saya sebut tadi, paling sempurna sekali cuba habiskan satu nafas. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Macam mana boleh habis? Cukup nafas. Sebabnya bila nak baca, tarik nafas dulu. Baca macam tu. Tapi kalau baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tak berapa nak selesa dah. Hujung-hujung nafas kita. Mana salah kita? Pada ayat yang ke-6 tadi. Ihdinas siratal mustaqim okey, nampak tak? Saya tarik nafas paruh je. Saya tak ambil tenang di situ dan tak ambil betul-betul tarik nafas yang paling maksimumnya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, memang tak cukup lah. Dia kena macam ni. Ihdinas siratal mustaqim siratal, biar ada nafas, biar ada tempoh sekejap. Tapi jangan berhenti lama sangat. Kan, rehat lama sangat baru nak baca ayat ke-7 itu memang tak bagus lah. Ada terputus, kan? Tapi sekadar tarik nafas itu tak mencela, ataupun tak dikira kekurangan pada diri kita. Bahkan kita dah prepare untuk nak sempurnakan ayat yang ke-7 dengan nafas yang satu. Tapi kalau buat juga macam tu, dah rehat, tarik nafas secukupnya pun tak sampai juga pada penghujung ayat, redha je lah. Kita bacalah dengan cara yang pertama tadi, yang kedua tadi, iaitulah kita berhenti alaihim yang pertama. Yes. Bila berhenti alaihim pertama sama juga. Jangan relax sangat, jangan cepat sangat ghairil. Tarik nafas secukupnya sebab kita tahu hujung nanti nak pakai nafas panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tarik nafas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Caranya insya-Allah. Okey, kesimpulan pada malam ini kelas tajwid kita hanya kita lebihkan kepada ulang kaji semula surah Al-Fatihah diri kita masing-masing, dan untuk Fatihah yang lain yang kita cuba membantu insya-Allah sesiapa sekalipun, kita cuba membantu mereka dengan kaedah-kaedah tadilah, dengan poin-poin yang kita cuba singgah-singgah tadi. Itulah antara kelemahan dan kekurangan yang selalu berlaku pada pembaca-pembaca qari-qariah kita ketika membaca suratul Fatihah. Berhati-hatilah waktu kita membaca waktu sir. Secara sir, bila kita baca secara perlahan, tak ada orang yang dengar, tak ada orang nak puji. Walayazubillah, mudah-mudahan tak ada lah. Tak ada orang yang nak semak lah. Tak ada orang yang nak salahkan kita, dah kita tak takut. Kita baca laju-laju. Kita tak pedulikan mana hukum tajwid, mana baca tebal nipisnya. Itu pun bahaya juga. Biar bacaan sir kita hampir sama dengan bacaan jahar, bacaan kuat. Cuma kalau beza, kalau tak ada lagu tak apalah, kan? Waktu kita baca solat asar, solat maghrib, solat isya, rakaat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, waktu sir, kan? Waktu tu kita baca tak berlagu, okey. Cuma bacaan dengan cermatnya, dengan tajwidnya itu sangat-sangat diperlukan, dituntut untuk kita sempurnakan setiap bacaan, lagi-lagi soal bacaan yang wajib. Okey, ada siapa-siapa nak tambah lagi sebelum kita tutup dan rehat? Ada soalan? Semua okey, insya-Allah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Haji Abdul Razak, ya. Ya Ustaz, ini kalau macam kita dah tadi saya kata kita boleh berhenti pada yang alaihim. Kemudian kita sambung waladdallin pun kat situ tak sampai nafas. Patut tak kita berhenti kemudian kita ulang balik itu alaihim waladdallin. Amin. Okey, saya faham. Kita dah buat berhenti alaihim pertama. Lepas tu cuba sampai waladdallin tak cukup. Berhenti alaihim kedua, kan? Lepas tu teruskan waladdallin. Tiba-tiba waladdallin mungkin waktu tu, hari tu kita tak berapa sihat, tenaga tak berapa kuat. Memang nafas kita akan pendek. Kan, nafas kita tak sama dengan hari-hari biasa.
Bila sampai waladdallin ini tak cukup juga 6 harakat. Tak cukup 6 harakat. Tak boleh kita nak patah balik alaihim waladdall, lagilah tak cukup. Kan? Lagilah tak cukup. Apa yang kita boleh buat, lin jangan kita tarik 4 harakat. Lin ini kita boleh buat 2 harakat sahaja. Selalunya lin tu yang kita ada bajet untuk kita panjangkan lin tu. Jadi kita cuba kurangkan lin tu. Okey. Dia kadang-kadang kita punya kebersediaan kita untuk nak membaca tu, bila kita dah letak lin tu nak tarik panjang, tu kadang-kadang dia dah tak cukup dah nafas. Sebab kita dah tahu lin tu kita nak tarik panjang juga. Lagi-lagi kalau kita ada lagu. Kan? Lin. Contohnya lah kan, kita nak landing dengan lagunya. Bila kita dah fikir lin tu nak panjang, ni pun kita dah tak cukup, dah pancit dah. Jadi lin kita set, kita nak tukar jadi 2 harakat. Jadi bila nak tukar 2 harakat, kena package sekali lah. Bermula daripada bismillah, semuanya penghujung ayat surah Fatihah kita kena buat 2 seragamkan. Waladdallin. Dah. 2 harakat. Waladdallin. Dah. Saya rasa ini paling pendek nafas yang ada dalam dunia ni. Kalau ada lagi pendek pada itu, dia termasuk dalam orang yang dah tak mampu nak sempurnakan mad lazim ni, maka mungkinlah antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala kurangkan mad lazim tu. Jangan sampai putus sudah. Waladdallin. Dah cukup. Jangan berhenti. Lin. Itu salah lah. Kan? Itu tetap salah, terang-terang salah. Tapi kalau sampai tahap betul-betul memang tak cukup juga untuk nak genapkan 6 harakat mad lin ni, anggapkan kiraan 6 harakat kita laju sangat. Waladdallin. Kita lajukan kiraan 6 harakat ni. Padahal tak cukup pun 6 harakat. Tapi kita dah puas. Kita macam, yalah, buat sesuatu yang lepas jugalah. Jangan kita putuskan perkataan sudah. Tak terlampau. Ya. Boleh Haji? Terima kasih Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Okey, afwan. Alhamdulillah. Ustaz. Ya. Nak tanya. Hmm. Dengan benda yang kita dah belajar malam ni, macam sebutan tak betul, makhraj tak betul, lepas tu ain dengan alif semua, ha, sin apa semua tu. So kalau bacaan yang macam kesilapan yang ada yang kita belajar malam ni, kalau orang tu baca cara yang tak betul tu, adakah membatalkan solat dia ataupun macam mana? Okey, soalan ni soalan yang berat, agaknya berat sangat-sangat ni. Sebab sah batal ini memang kalau boleh kita tak masuk campur lah. Kan? Itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ibadah tu dia buat untuk Allah, kerana Allah. Tapi bila kita ada mengait dengan dia, contohnya dia imam kita, kan? Ataupun kita imam dia, ataupun kita imam kepada mereka. Dia imam kepada kita ramai-ramai. Bila ternyatanya jelasnya kesalahan itu, dan kesalahan itu termasuk dalam kesalahan yang jali, maka memang hukum fiqh dia tak boleh tolak ansur di sini. Hukum fiqh tetap menghukumkan bacaannya. Kalau salah, salahlah bacaan Fatihahnya. Kalau Fatihahnya salah, salahlah rukun qaulinya. Kalau rukun qauli salah, salahlah solatnya. Jadi dia dari layaknya menjadi imam pergi kepada layak untuk seorang-seorang. Dia kena solat dan kena perbaiki Fatihahnya, dan dia tak boleh jadi imam kalaulah kesalahan itu terang dan nyata. Itu hukum fiqh. Dan sebab hukum fiqh ni, solat berjamaah ni, antara syarat untuk sahnya solat makmum, yakin makmum kepada sahnya solat imam. Makmum kena yakin bahawasanya imamnya sah solat dari awal sampai habis. Makmum kena yakin. Kalau ada ragu-ragu sikit-sikit, makmum kena mufarakah. Maksud ragu di sini, dia dengar bunyi Fatihah lain macamnya. Contohnya kan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelas-jelas dia tukar huruf Ain tu menjadi huruf A. Itu dah jelas. Lagi-lagi guna pembesar suara, lagi akan jelas kan. Tapi kadang-kadang pembesar suara ni kadang-kadang menipu juga, mengarut juga. Pembesar suara boleh mengubahkan bacaan juga. Tapi kita dah kenal lah siapa yang baca tu, siapa yang di depan kita. Memang bacaan dia salah, memang tak boleh kita jadi makmum di belakangnya. Hatta kalau tiba-tiba kita jadi makmum di belakang imam yang kita tak kenal, dan ternyata bagi kita bacaannya betul-betul
yakin dengan salah bacaan itu adanya dalam fiqh hukum mufaraqatul imamah. Kita kena mufaraqah, kita kena putus hubungan kita dengan imam walaupun kita dah niat makmum tadi, maka kita kena buat dan selesaikan solat kita sendiri. Sebab itu berat juga orang nak ditolak, orang nak dikedepan menjadi imam itu berat juga. Seorang yang ditolak itu dia nak terima jadi imam satu hal, orang nak menolak orang tu pun satu hal juga. Jangan asal dia pakai jubah aja kita tolak dia. Kan? Jangan asal dia macam penampilan macam hebat je kita terus dia layak, kita tak layak, tidak. Fiqh dia akan mengutamakan aqra'uhum li kitabillah. Man haqqun nasi bil imamah. Apabila ditanya siapa yang paling layak dan berhak menjadi imam, jawapan yang pertama, kategori yang pertama, syarat yang pertama yang kena pada orang yang paling layak iaitulah aqra'uhum li kitabillah. Kalau ada 10 orang, dalam 10 orang ni siapa yang paling pandai, lancar, fasih membaca Al-Quran. Dia tak kata siapa yang belajar banyak, dia tak kata siapa yang senior, dia tak siapa yang handsome ke ataupun yang paling hebat ke, paling ternama ke, ada pangkat ke, tidak. Siapa yang antara 10 orang ataupun dalam jemaah itu, grup itu, yang paling pandai baca Al-Quran, sempurna baca Al-Quran, maka dialah jadi imam walaupun siapa pun dia. Sebab itu, kalau kita tengok dalam sunnah-sunnah yang sepatut kita ikut, di negara-negara yang maju dan juga tersebarnya sunnah Nabi secara meluas, dia tak kira imam itu foreigner ke, imam itu kalau kita istilah pekerja ke, pekerja buruh ke, tak nak sebut bangsa-bangsa kan. Selalunya orang yang tahap bawah-bawahan ni, selalunya mereka pun boleh jadi imam. Mereka pun boleh jadi imam di negara-negara yang majunya Islam ataupun majunya ta'alimul Islam, tersebarnya ajaran-ajaran Islam. Mereka tak tengok siapa yang lebih bangsawan ke ataupun hartawan ke, tidak. Yang mana lebih fasih, yang mana lebih pandai baca Quran, dialah akan dikedepankan. Okey, terima kasih Ustaz. Allah sama-sama, insya-Allah. Ustaz, lagi satu Ustaz. Maaf Ustaz. Jangan terus saja. Okey, kalau macam sekiranya kita baca Fatihah ni, kita jagalah hukum-hukum ni semua. Kita berjemaah, tapi tiba-tiba imam dah beralih kepada rukuk ke apa. Jadi kita macam bukan tertinggal, kita boleh habiskan. Tapi kalang kabut macam kita tu, macam mana? Mungkin tersalah ke apa Ustaz? Apakah hukumnya Ustaz? Maksudnya kita sedang baca Fatihah, lepas tu imam beralih. Maknanya imam dah nak rukuk ataupun dah rukuk lah. Nak rukuk. Jadi kita belum habis baca Fatihah kita. Jadi kita nak habiskan tu kita dah terkalang kabut baca. Jadi mungkin betul. Itu bahasan panjang tu Haji Razak, kena kita buat satu kelas imam masbuk dan muwafiq. Itu dalam tajuk bahasan fiqh yang panjang. Apakah masbuk, apakah muwafiq? Siapakah yang diberi nama makmum yang masbuk, yang ditinggal oleh imam dalam Fatihahnya, Fatihah qiyam Fatihahnya, dan siapa yang diberi gelaran muwafiq, makmum yang sempat baca Fatihah dalam qiyam imam. Okey, jadi saya jawab terus dengan soalan tadi. Kita sebagai makmum ni, kita patut fiqh juga. Kita nak kena tahu dan kena faham tentang hukum ini. Bila kita dah boleh agak-agak imam itu dah boleh rukuk, kan kita boleh tahu tu sebenarnya. Kita boleh kenal pun. Okey, imam nombor 1 ni, bila dia jadi imam, garanti kita rasa macam selesa sebab dia selalu baca ayat panjang. Kita dah kenal imam-imam tu. Dan imam ini, imam nombor 10 ni, kalau dia jadi imam, kita dah tahu dah. Ini confirm li'ila fi Quraisy. Rakaat 2 confirmnya qul ya ayyuhal kafirun. Kita dah kenal dah imam-imam tertentu. Dan itu pilihan surah panjang pendek, dan ada antara imam-imam kita dah tahu dah ini macam laju, macam tren yang laju tu kan, macam tren yang nak pergi Madinah Mekah tu. Ada imam ni memang dia gelek-gelek sikit, dia lenggok-lenggok sikit, lambat sikit. Kita dah tahu. Bila kita dah tahu, kita dah kena prepare. Imam yang lambat, kita boleh ikut lambat bacaan satu persatu, baca secara santai. Tapi imam yang laju, yang kita tahu yang laju, yang pendek ni, kita dah mula daripada awal Fatihah, kita dah kena laju dah. Bacaan laju beserta jaga tajwid. Jangan kita baca perlahan-perlahan. Bila imam nak rukuk, kita ada separuh lagi Fatihah, kita nak kena kejar. Itu yang tak berapa cantik tu. Jadi biar kita baca, kita tahu diletak di mana, nak baca laju ke nak baca perlahan Fatihah kita.
Bila sampai tahap kita nak kena kejar imam, nak kena habiskan juga Fatihah, kita kena laju macam mana sekalipun, tapi kena hati-hati, mura'atil ahkamit tajwid, kena jaga segala hukum-hukum tajwid. Okey. Okay, itulah saya boleh bantu Haji Abdul Razak. Yang lain-lain insya-Allah semoga perbahasan kita pada malam ini, perkongsian pada malam ini dan kelas kita pada malam ini insya-Allah memberilah juga tambah ilmu dan juga pengetahuan kepada semua yang hadir, dan mudah-mudahan insya-Allah Quran kita masing-masing insya-Allah akan bertambah lagi maju, akan bertambah lagi sempurna insya-Allah. Sampai di sini saja. Insya-Allah kita jumpa lagi kelas akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Malam semua. Sama Haji Jamil, masya-Allah. Masuk malam ni. Alhamdulillah Ustaz, banyak nak kita perbaiki Ustaz. Alhamdulillah Haji, alhamdulillah baik, alhamdulillah, syukur. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih semua insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.